Hujan minyak sedang turun di Rusia, dan tidak, ini bukan kiasan. Saya bercakap tentang hujan hitam yang sebenar, beracun, sedang turun sekarang di sebuah bandar Rusia yang bernama Tuapse. Penduduk tempatan merakam jari mereka sendiri, menyapu bumbung dan menunjukkan lapisan hitam minyak petroleum. Kereta-kereta dipenuhi dengan tompok-tompok gelap. Burung-burung di pesisir pantai sedang mati. Asap dari bandar boleh dilihat dari angkasa. Dan semua ini berlaku kerana beberapa minggu yang lalu, drone Ukraine telah merentasi 1,000 km wilayah Rusia dan meletupkan salah satu kilang penapisan minyak terbesar di negara itu. Tapi Tuapse hanyalah sebuah bandar. Di ujung lain Rusia, sebuah lagi kilang penapisan minyak sedang terbakar. Di satu lagi, lebih Rusia, 16 daripada 38 kilang penapisan minyak utama di negara ini telah pun diserang. Dan sekurang-kurangnya di 57 daripada 83 wilayah Rusia, bekalan petrol semakin kehabisan. Mari kita kembali ke Tuapse sekejap, kerana apa yang berlaku di sana membantu kita memahami betapa besarnya masalah ini. Tuapse ialah sebuah bandar pelabuhan di pesisir Laut Hitam dengan kira-kira 60,000 penduduk, terkenal dengan pantainya, kehidupan yang tenang dan kehadiran pelancong. Di sana terdapat salah satu daripada 10 kilang penapisan terbesar di Rusia yang dikendalikan oleh Rosneft yang memproses 12 juta tan minyak setiap tahun. Perhatikan kala kata kerja itu. Ada. Dalam 2 minggu, drone Ukraine telah menyerang loji penapisan itu 3 kali berturut-turut. Sebelum asap yang satu hilang, yang seterusnya pula datang. Anggota bomba baru sahaja menamatkan satu tugas dan sudah bergegas ke tugas yang lain. Akibatnya, loji penapisan itu telah menghentikan operasi untuk tempoh yang tidak ditentukan. 24 tangki simpanan telah musnah. Satu tompokan minyak sepanjang 7 km telah merebak di Laut Hitam. Dan ahli ekologi tempatan telah pun menyifatkan kes ini sebagai bencana alam sekitar terbesar di rantau ini dalam beberapa tahun kebelakangan ini. 24 tangki sekaligus. Dan ia tidak berhenti di situ. Asap dari kebakaran di Tuapse begitu tebal sehingga merebak ke seluruh pantai Laut Hitam Rusia. Ia sampai ke Anapa. Ia sampai ke Sochi. Ya, Sochi. Tempat peranginan di mana Putin sendiri mempunyai kediaman musim panas. Tempat golongan elit Rusia berehat. Udara di situ menjadi berat, gelap, dengan bau petroleum terbakar. Perang yang dimulakan oleh Putin pada 2022, kini baunya busuk sampai ke hidungnya sendiri. Selama 3 tahun, Ukraina yang menyaksikan bandar-bandarnya terbakar. Orang awam menangis di hadapan kamera. Asap naik dari ufuk. Sekarang asap itu sedang naik dari seberang sana. Dan Tuapse hanyalah salah satu daripada kisah-kisah itu. Pada 26 April, drone Ukraine telah merentasi ratusan kilometer dan menyerang loji penapisan Yaroslavl yang mempunyai kapasiti untuk memproses 15 juta tan minyak setahun. Di pesisir Baltik, pelabuhan Primorsk dan Ust-Luga yang bersama-sama menyumbang lebih daripada 40% ekspor minyak Rusia telah kehilangan masing-masing 40 dan 30% tangki simpanan mereka. Imej satelit telah mengesahkan kemusnahan itu. Dan serangan Ukraina kini telah sampai ke Siberia yang terletak 1,700 km dari sempadan. Rusia kini langsung tidak mempunyai kawasan selamat lagi. Tetapi yang paling teruk bagi Putin bukanlah apa yang sedang terbakar di dalam kilang penapisan. Yang lebih buruk ialah apa yang sedang berlaku di stesen minyak. Rusia suka memanggil dirinya sebagai kuasa besar tenaga. Sekarang kuasa besar tenaga itu kehabisan petrol. Lebih daripada 57 daripada 83 wilayah Rusia, pemandu beratur selama berjam-jam di stesen minyak untuk mengisi tangki. Di beberapa tempat, catuan telah dikenakan. Setiap pelanggan hanya boleh membeli 10, 20 atau 30 liter bergantung kepada bandar. Di Moskow, Lukoil, pengeluar minyak kedua terbesar di negara itu, telah melarang penjualan petrol dalam jeriken untuk mengelakkan orang ramai menyimpan stok di rumah. Di Crimea yang diduduki, separuh daripada stesen minyak kehabisan bekalan. Dan di sinilah terdapat satu butiran yang kedengaran seperti gurauan yang tidak kena tempat. Rusia, pengeluar minyak ketiga terbesar di dunia, kini sedang mengimpor petrol dari China dan Belarus.
Ya, Rusia menjual minyak mentah kepada China. China menapis dan memulangkan semula kerana bentuk petrol. Dan Rusia membayar. Sekarang kembali kepada cerita. Semua ini, perhatikan betul, sedang dilakukan oleh sebuah negara yang 2 tahun lalu dianggap sebagai cash yang sudah tiada harapan oleh media barat sendiri. Mereka bercakap tentang kejatuhan Kiev, keruntuhan semangat dan penyerahan diri. Jadi, soalan yang tidak dapat dielakkan ialah bagaimana Ukraine tanpa tentera udara, tanpa tentera laut, tanpa keupayaan industri yang setanding dengan Rusia berjaya membina sebuah mesin pemusnah yang mampu membakar industri minyak milik kuasa tenaga terbesar di Eropah. Putin mempunyai satu keyakinan bahawa saiz Rusia yang sangat besar dengan 17 juta kilometer persegi akan berfungsi sebagai perisai. Bahawa pusat industri minyak jauh di dalam wilayah itu sentiasa akan berada di luar jangkauan. Itulah pertaruhan utamanya. Dan inilah pertaruhan yang telah dihancurkan oleh Ukraine. Drone-drone yang melakukan semua ini bukanlah drone biasa. Setiap satu mempunyai identiti sendiri, profil tersendiri dan kisah menarik di sebaliknya. Yang pertama dipanggil Lyuti, perkataan Ukraine yang bermaksud garang atau marah. Orang Ukraine menggelar drone ini sebagai Tomahawk orang miskin kerana ia melakukan apa yang dilakukan oleh peluru berpandu jelajah Amerika bernilai $3 juta, tetapi harganya sekitar 200,000 sahaja. Ia mempunyai jarak lebih 1,000 kilometer, membawa kepala peledak sehingga 75 kilogram. Dan ia direka khas sebagai jawapan langsung kepada drone Iran Shahid yang diimport oleh Rusia untuk menyerang Ukraine. Yang kedua ialah Boba yang dalam bahasa Ukraine bermaksud berang-berang. Yang ini sudah pun terbang hingga ke Moskow dan boleh mencapai sasaran sejauh 800 km. Tetapi bintang utama, drone yang benar-benar mengubah perang ini dikenali dengan nama ringkas FP1. Dan di sinilah cerita ini menjadi benar-benar tidak masuk akal. FP1 pada dasarnya diperbuat daripada papan lapis kayu. Ia berharga $55,000 setiap satu. Ukraine menghasilkan 100 unit sehari. 100 sehari, setiap hari. Dan ia menyumbang kira-kira 60% daripada semua serangan jauh ke dalam Rusia oleh Ukraine. Sebuah drone kayu yang lebih murah daripada sebuah kereta terpakai sedang membakar industri minyak sebuah kuasa besar. Dan di sinilah kiraan mula tidak memihak kepada Putin. Fikir bersama saya. Setiap drone FP1 berharga $55,000. Setiap peluru berpandu anti pesawat Rusia dari sistem S-400 yang digunakan oleh Putin untuk cuba menembak jatuh drone-drone ini berharga sekitar $1 juta. Dalam satu malam saja, malam baru-baru ini, 28 April, Rusia mengatakan telah menembak jatuh 186 drone Ukraine. Kuba kira, jika setiap pemintasan menggunakan satu peluru berpandu S-400 Rusia telah membelanjakan dalam satu malam sahaja $186 juta untuk mempertahankan diri. Ukraine di pihak satu lagi membelanjakan kira-kira 10 juta. Dan walaupun begitu, beberapa drone masih berjaya melepasi. Loji penapisan Tuapse terbakar lagi. Inilah persamaannya sedang melumpuhkan Kremlin. Untuk setiap drone kayu yang Putin perlu jatuhkan, dia perlu menggunakan peluru berpandu yang sangat mahal yang mengambil masa berbulan-bulan untuk dihasilkan di kilang-kilang Rusia yang juga sudah pernah diserang. Dan seolah-olah itu belum cukup, strategi Ukraine bukan sekadar memusnahkan, tetapi memastikan ia terus musnah. Loji penapisan Volgograd sebagai contoh, sudah diserang 5 kali dalam tempoh 2 bulan. Setiap kali orang Rusia selesai membaiki, serangan seterusnya pula datang. Putin sampai ke tahap mengantar askar simpanan dengan senapang di tangan untuk mengawal loji penapisan daripada drone yang terbang ratusan meter di udara. Bayangkan situasinya, seorang askar Rusia dengan senapang di tanah menunggu drone melintas di langit. Kita berada pada tahun 2026. Bukan pada tahun 1944. Seperti Anda boleh lihat, setiap peluru berpandu yang Putin gunakan untuk menembak jatuh drone papan lapis adalah satu peluru berpandu yang dia tidak ada untuk digunakan terhadap Ukraine. Setiap bilion yang dibelanjakan untuk pertahanan adalah 1 bilion yang kurang di barisan hadapan.
Matematikanya bukan sahaja memalukan, ia benar-benar menguras bajet Rusia. Dan angka-angkanya memang menakutkan. Hanya pada bulan Mac 2026, Rusia kehilangan 2 bilion 300 juta dolar dalam hasil minyak. Angka itu datang daripada Zelensky sendiri memetik data perisikan Barat. 40% daripada keuntungan tambahan yang Putin akan perolehi akibat kenaikan harga minyak global yang disebabkan oleh perang antara Amerika Syarikat dan Iran hilang begitu sahaja dalam kebakaran di kilang penapisan Ukraine. Bajet Rusia untuk tahun 2026 menjangkakan defisit sebanyak 100 bilion dolar. Untuk menampung kekurangan ini, Putin baru sahaja melakukan sesuatu yang telah dielakkannya sepanjang perang ini. Dia telah menaikkan cukai nilai tambah daripada 20 kepada 22%. Dalam kata lain, rakyat Rusia biasa yang membeli barang dapur, mengisi minyak kereta, membayar sewa, kini membayar lebih cukai untuk menampung kerugian akibat drone Ukraine. Yang menceroboh Ukraine ialah Putin. Yang menanggung kosnya ialah rakyat Rusia. Tetapi ada satu bahagian dalam cerita ini yang hampir tiada siapa ceritakan. Dan mungkin inilah bahagian yang paling mendedahkan sekali. Kempen Ukraine menentang minyak Rusia pada bulan Mac 2026 begitu berkesan, begitu dahsyat sehingga sesuatu yang tidak masuk akal berlaku. Malah kawan-kawan Ukraine sendiri pun tidak dapat mempercayai kemusnahan itu. Sekutu Barat dalam perbincangan tertutup dengan Kiev meminta Zelensky supaya memperlahankan kadar serangan. Sebabnya mudah. Kerosakan pada pengeluaran Rusia mula mempengaruhi harga minyak di pasaran global. Dan ini memberi tekanan kepada inflasi di beberapa negara. Zelensky tampil di halayak ramai dan mengakui permintaan itu. Sekutu-sekutu Kiev yang sama menghantar senjata selama 3 tahun bimbang tentang besarnya kerosakan itu. Mereka meminta Ukraine supaya berhenti membakar Rusia. Fikirkan tentang senario ini. Selama 3 tahun, Ukraine telah merayu untuk lebih banyak senjata, lebih banyak bantuan, skala yang lebih besar. Sekarang, pada tahun 2026, sekutu-sekutu pula yang risau tentang jangkauan Ukraine. Dan Zelensky berkata tidak. Kerosakan itu, dan yang paling menarik, reaksi sekutu-sekutu terhadap penolakan itu adalah sebaliknya daripada yang dijangka. Sebaliknya daripada memberi lebih tekanan, mereka membuka dompet mereka. Belanda mengumumkan 248 juta euro untuk pengeluaran drone Ukraine. Belgium 85 juta. Norway menandatangani perjanjian pengeluaran bersama. Jerman telah melangkah lebih jauh. Pada 14 April di Berlin, Jerman menandatangani perjanjian pertahanan terbesar dengan Ukraine dalam tempoh 20 tahun antara kedua-dua negara. 4 bilion euro termasuk peluru berpandu Patriot, sistem anti pesawat Iris, dan lebih daripada 350 juta dolar yang diperuntukkan khusus untuk pengeluaran drone serangan jarak jauh Ukraine. Sebabnya, Liuti dan FP1 yang dihasilkan di Ukraine adalah lebih berkesan terhadap Rusia bagi setiap dolar yang dibelanjakan berbanding hampir mana-mana senjata sedia ada dalam arsenal Eropa. Eropah sedar bahawa Ukraine telah membina dari awal dalam 3 tahun perang salah satu industri drone jarak jauh yang paling berbahaya di dunia. Dan Eropah sedang membayar supaya ia terus berkembang. Dan itulah sebabnya kisah ini tidak akan berakhir dalam masa terdekat. Agensi Tenaga Antarabangsa di Paris beramalkan bahawa kesan serangan ini akan terus menekan penapisan Rusia sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2026. Dan lihat sini, ini adalah anggaran yang optimis. Industri minyak Rusia tidak runtuh sekaligus. Ia sedang mati perlahan-lahan. Loji penapisan demi loji penapisan, asap demi asap. Dan disinilah cerita ini kembali ke tempat ia bermula. Kembali kepada orang itu di puncak yang mengusap jari di atas bumbung dan menunjukkan lapisan minyak yang menutupi rumahnya. Tompok hitam di jarinya itu sebenarnya adalah minyak yang sama digunakan oleh Putin untuk membiayai perangnya. Kini, ia kembali menghujani halaman belakang rumahnya. Dan inilah sebabnya kisah ini penting untuk kita ikuti. Pada pendapat Anda, berapa lama lagi Rusia boleh bertahan dengan rentak serangan seperti ini sebelum sesuatu yang besar benar-benar runtuh?
Tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen. Jika video ini membantu Anda memahami apa yang sebenarnya berlaku dalam perang ini, sokonglah kami di sini. Kongsikan dengan kawan Anda yang masih fikir Rusia sedang menang. Sila tekan butang suka dan langgan saluran ini supaya Anda tidak terlepas video seterusnya. Kita jumpa lagi di video akan datang.